Ini ada hubung kait dengan masalah pernafasan. Ya. Dan apabila ia berkaitan dengan masalah pernafasan di kalangan masyarakat kita juga memang popular lah dengan datang ke emergency ward dan sebagainya untuk mengubati penyakit asma ini. Ada juga yang mengatakan asma ini ada cara-cara perubatan-perubatan terkini yang kadang-kadang tidak faham. Etika-etika perubatan, misal katalah ya seperti apa yang saya pegang di sini, saya tidak dapat berkongsi ubat bersama dengan pesakit asma yang lain. Jadi untuk mengetahui secara lebih lanjut lagi tentang penyakit ampus ataupun asma ini, kita bertanya dengan Dayang Rosinah dulu. Apa agaknya yang dikaitkan ataupun apa sebenarnya penyakit asma ataupun ampus ini? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dulu kami mengucapkan terima kasih di atas undangan RTB untuk menyampaikan mengenai dengan penyakit ampus. Okay. Penyakit ampus ataupun asma yang selalu kita dengar ialah orang Brunei kita ni cakap ampus. Ia penyakit kronik yang disebabkan oleh radangan saluran pernafasan. Okay. Dalam arti kata lain, satu penyakit di mana ada keradangan yang kronik di saliput saluran udara di dalam paru-paru. Okay. Jadi apabila kita memperkatakan tentang adanya radang dan sebagainya, kita percaya saja kalau nyata orang kata ni terstak nyata orang pernafasan itu macam nyata orang makin damit makin terstak. Saluran itu sempit. Kenapa agaknya saluran tersebut saluran pernafasan itu begitu dan juga kalau yang normalnya macam mana sebenarnya? Okey, untuk memberi kepahaman kepada orang ramai, saluran pernafasan bermula dari hidung. Dan mungkin kita boleh lihat Okey, bermula dari hidung terus ke trakea dan ke bronkus, bronkus dan ke cabang-cabang bronkus kiri dan kanan. Okey, ia diakhiri dengan pundi-pundi udara yang dinamakan alveoli. Alveoli. Saluran pernafasan berfungsi untuk membawa oksigen ke dalam paru-paru melalui hidung. Ia akan ditapis oleh bulu hidung. Dan ia berakhir ke pundi-pundi udara di mana di sini di sebelah pengakhir penghujung saluran pernafasan. Dia akan di sini di rajahnya tidak berperjelas, tidak tapi berjelas ya. Macam anggur. Alveoli ya? Alveoli. Ya, alveoli. Jadi itulah ya bagaimana sebenarnya proses kaedah pernafasan dalam tubuh seseorang manusia ini berfungsi ni Fakrul ya. Mungkin juga kita boleh mengetahui ni Fakrul, ini antara apa ni orang kata perubatan yang digunakanlah bagi mengatasi penyakit asma dan ampusan ni. Masih lagi kita bersama dengan Rosinah ya, mengenai dengan bagaimana kita boleh mengetahui apabila seseorang tersebut mengalami asma ni. Okey, apabila seseorang menghidap penyakit asma, saluran pernafasan mereka akan menjadi sempit. Okey, dan keradangan ini mengakibatkan seliput saluran udara menjadi sensitif. Seliput udara yang di luar ini ya. Okey, yang di luar. Okey, apabila asma terjadi, seliput udara menjadi bengkak dan mengandungi lendir-lendir. Okey, lendir-lendir. Lendir itu dikenali sebagai apa ni? Adakah itu yang dinamakan dahak ataupun apa? Dahak. Okey, dahak. Dan otot-otot saluran udara akan mengecut. Kita lihat di sini dia akan menjadi sempit. Sebelah dalam ni saluran itu. Okay. Jadi itu menyebabkan pernafasan itu terganggu. Tetapi ingin juga kita mengetahui apa disebabkan adanya penutupan tersebut ya. Macam mana tu? Apa tersebab? Penutupan di sini disebabkan oleh lendir because dia menjadi sensitif. Okey. Adakah ianya kerana alergik ataupun seseorang tersebut kerana itulah alergik ataupun ada perkara-perkara yang menyumbang kepada berlakunya penyempitan saluran pernafasan itu macam mana? Okey. Di sini saya ingin terangkan di antara tanda-tanda dan gejala-gejala asma di antaranya batuk kronik pada waktu malam dan di awal pagi. Okey. Yang kedua, pengeluaran lebih banyak dahak, dan nafas berbunyi, sesak dada, sesak nafas dan tidak berupaya melakukan kegiatan fizikal yang rutin ataupun senaman. Okey. Auda mungkin mengalami tidak
tidak mengalami semua tanda-tanda yang saya sebutkan tadi. Sesetengah orang hanya batuk merupakan satu-satu gejala disebabkan oleh asma. Okey. Manakala yang lain pula mengalami nafas berbunyi, Angin-angin. angin-angin, ya. okey, Ya. sesak dada dan kesukaran melakukan senaman. Okey. Tanda-tanda dan gejala-gejala ini datang dan pergi biasanya dicetus oleh faktor-faktor persekitaran, macam hujan, sejuk. Umpamanya apa ni, alergi kepada habuk dan umpamanya itu antara Okey. faktor barangkali ya. Saluran udara yang mengecil boleh menjadi baik secara spontan ataupun dengan rawatan. Okey. Apabila rawatan yang secukupnya diberi dalam jangka masa yang sesuai, tanda-tanda asma akan terkawal dan masalah berpautan dengan asma dapat dicegah. Ya. Jadi itu antara gejala-gejala ataupun penyakit simptom asma. tu kan. Simptom. Yang dikenali sebagai simptom ni kepada auda, gejala-gejala apa yang nampaknya tanda-tanda orang itu mempunyai penyakit asma dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang apabila kita batuk tak akan terus-terus asma kan. Tidak dapat kita dapat tani beritahulah orang tu kalau batuknya orang dapat tani beritahu ya asma. Tapi ingin sekali kita mengetahui antara faktor-faktor yang boleh mencetuskan asma. Mungkin kita boleh bertanyakan kepada Arbiani. Okey. Di sini saya akan terangkan lebih lanjut mengenai faktor-faktor pencetus yang tadi lebih kenali in English trigger factors yang boleh menyebabkan asma. Okey. Pencetus asma boleh menjadi apa sahaja yang merangsangkan saluran pernafasan anda. Okey. Di sini ada dua jenis pencetus asma. Yang pertama iaitu pencetus bukan alergi dan yang kedua pencetus alergi. Okey. So yang saya maksudkan pencetus bukan alergi ialah seperti senaman, okey, kegiatan fizikal, jangkitan kuman, cuaca, okey, emosi contohnya stres, okey. And then pencetus alergi iaitu kutu habuk rumah, okey. Haiwan rumah contohnya kucing, haiwan perosak contohnya lipas, kulat dalam rumah, okey. Bau yang kuat seperti cat ataupun asap rokok, makanan, okey, ubat-ubatan dan debunga iaitu polen. Okay. Jadi boleh Arbia dapat terangkan juga apakah langkah awal untuk mengawal penyakit asma ini? Okey. Langkah awal untuk mengawal penyakit asma ini saya dasarkan kepada dua cara. Okey. Pertama, okey, mengenal pasti faktor-faktor pencetus yang paling berkemungkinan menyebabkan pesakit diserang asma. Itu contohnya sekiranya pesakit ada alergik kepada habuk lah. So secara yang baik untuk mengelaklah habuk. Okey. So saya akan terangkan lebih lanjut mengenai kutu habuk rumahannya. So kutu habuk rumah ini hidup dan membiak dan mati dalam rumah kita. Ianya hidup dan memakan sel-sel kulit yang telah mati dan kebanyakannya terdapat dalam kapet rumah, tilam dan bantal. Okey. Maka dinasihatkan pesakit asma untuk mengelak dari mempunyai kapet di dalam rumah, terutama sekali di dalam bilik tidur. Dan pastikan juga pesakit asma menukar alas tilam dan bantal mereka seminggu sekali. Seterusnya membersihkan rumah daripada terdapat banyak habuk. Okey, cara membersihkan habuk, so bagi pesakit asma tidak disarankan untuk memakai bulu ayam. Okey, disarankan memakai mask dan pakai tuala basah. Sebabnya bulu ayam boleh menyebabkan habuk berterabangan dan asma boleh timbul. Okey. Dan kita percaya saja kadang-kadang dengan adanya mereka pesakit-pesakit asma ini dan sebagainya, ia terbit kadang-kadang bukan daripada awal. Ia terbit kadang-kadang apabila mereka itu sudah dewasa baru terjadi. Pernahkah terjadi hal Ada berlaku. Dan sebenarnya backgroundnya pesakit asma ni sebenarnya ada dari warisan lah, macam ia punya parentsnya ada asma. And then diorang ada tendensi untuk menghidap penyakit asma in future. Ya, dan ini lagi satu perkara yang lazim ditanyakan oleh ibu bapa, terutama jika mereka mempunyai anak yang mempunyai penyakit asma. Selalunya kanak-kanak, ini lazim terjadi pada kanak-kanak, ada ampus ia sering dikaitkan dengan eczema. Jadi dari segi mana ia boleh dikaitkan dan kebenarannya? Okey, asma yang kita tahu lah, ia jenis type disease is allergic disease. So that's why the eczema is type of allergic. So that's why kalau pesakit asma, kalau pesakit yang ada masalah kulit, so ia ada kaitan dengan asma sebab ia jenis allergic type. Jadi memang betul lah kalau lazimnya anak tu
mengalami alergik, jadi ia berisiko untuk mendapatkan asma in tu. future. Dan juga kita mengetahui tentang penyakit asma ini. Ada penyakit asma ini kadang-kadang kronik ataupun kadang-kadang mendatang, ya. Dan seperti apa yang dikatakan oleh seperti yang apa saya sendiri saksikan lah, ya. Mereka yang penyakit asma ini kadang-kadang ada terlampau sakit, sering saja dibawa ke hospital, tetapi ada yang juga mempunyai penyakit asma hanya menggunakan ini sahaja, jadi mereka akan sembuh. Jadi adakah ini perbezaan antara penyakit asma terkawal ataupun tidak? Jadi macam mana untuk kita melihat dari mana dari sudut mana ia terkawal dan juga dari mana sudut mana ia tidak terkawal? So kami ada ujian-ujian untuk mengenal pasti sama ada pesakit asma terkawal ataupun tidak. Salah satunya kami ada peak flow meter. Peak flow meter ialah untuk menguji sejauh mana pesakit boleh meniup melalui meter ini sebanyak 3 kali tiupan. Ya, itu So biasanya penghidap asma mempunyai bacaan yang rendah yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Maksudnya berapa tu? Kalau di sini daripada 60 hingga 800. Bacaannya berdasar tergantung kepada umur, ketinggian sama jantina. So ia in the fix. Jadi bagi mereka yang berumur mungkin 30 tahun ataupun 25 tahun, nombor apa yang sesuai? Bagi yang 30 ke 40 tahun selalunya dalam 400 ke atas. 3 kali tiupan. Kami mengambil the best. Kira so average lah. Average dalam 400 ke atas. 400 ke atas. Jadi itu pun orang bergantung kepada ketinggian individu tersebut lagi. Bergantung kepada ketinggian sama individu lah. Cuba aku meniup. Boleh juga. Boleh juga. Cuba. Okey. Saya berapa kali saya akan tiup sekali. Kita tarik nafas, tarik nafas panjang dan tiup kecil hembus dengan. Tapi berdiri ya. Berdiri. Okey. Macam mana ni? Tunggu ya. Kita akan berdiri sebentar. Baik Okey. Tarik nafas. Meternya. Ampus sekali suaranya kedekuan ni. Bagaimana? 450 lah. Boleh. Di atas. Kurang itu normal lah. Normal ya. Okey. Itu antara contoh bagaimana teknik yang memastikan seorang itu ada masalah pernafasan, ampus dan seumpamanya, ya. Mungkin ada cara lain lagi barangkali untuk mengenal pasti jika individu tersebut mengidapi asma. Ada lagi di klinik kami ada ujian fungsi paru-paru, kami panggil mesin spirometry. So ujian ini dapat mengesan penyakit asma dan juga menentukan tahap mana pesakit penyakit asma. Mesin ini hanya tidak terdapat di bahagian perubatan respiratori dan dikendalikan oleh jururawat-jururawat di unit ini. So kami membawa ia punya gambarnya. So insya-Allah lah next time. Lihat mesinnya basah. Jadi memang menarik sekali tentang cara-cara kita mengetahui jika orang itu mempunyai penyakit asma atau tidak, ya. Tetapi jika disahkan mereka ini penyakit asma, kita tahu ada macam-macam cara untuk mengawal dan juga merawat penyakit pesakit ini. Betul. Barangkali kita boleh dedahkanlah kepada masyarakat di luar sana apa antara kaedah untuk rawatan menangani asma ini. Kaedah rawatan saya berikan kepada 2 peranan. Satu, pertama, pesakit asma yang hanya memerlukan ubat inhaler pelega saja, iaitu Reliable inhaler yang biru ni. Ini inhaler pelega. Inhaler pelega atau dinamakan penyaman. Penyaman. Alhamdulillah di negara kita ni kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia berbesar hati berikan rawatan percuma kepada rakyatnya. Bagi pesakit asma yang ringan, biasanya boleh dikawal dengan satu jenis inhaler saja, iaitu inhaler pelega. Yang hanya digunakan semasa perlu saja. Orang kata ni in case of emergency lah, macam itu. Di negara kita ni hanya yang saya terangkan hanya dua jenis. Fungsinya walaupun bentuknya berbeza tapi fungsinya adalah sama. Peranan yang kedua, pesakit asma yang memerlukan inhaler pelega, Reliable inhaler dan inhaler pencegah. Inhaler pencegah ni mesti dipakai hari-hari. Indah boleh hari ni ku pakai, esok kena mau pakai. Jadi mana satu ni inhaler pencegah ini? Inhaler pencegah yang purple, coklat, merah dan coklat. Ini pencegahnya. Mempunyai dosis-dosis yang tersendiri lah, ya. Tetapi kebanyakan orang yang saya lihat ini yang mereka selalu pegang. Ini adakah ini lebih kuat dosisnya daripada itu, macam mana? Itu pencegah. Itu mungkin bagi mereka mengidap penyakit asma di peringkat yang
stroke lah barangkali. Okey. Jika pesakit memakai inhaler pelega lebih daripada 4 kali, okey. Pesakit dimestikan memakai inhaler pencegah. Okey. Ini bertujuan untuk mengurangkan tanda-tanda serangan asma. Oh ya. Dan kalau kita lihat itulah ada kod warna juga. Setiap kod warna ini seperti yang Fakrul menyatakan ia mengandungi dosage yang berbeza dan pelbagai reka bentuk. Jika kita lihat sini, adakah ini bertujuan untuk memudahkan si penghidap ini untuk menggunakan, kalau satu ni indah sesuai, mungkin yang ini lagi sesuai, bagaimana? Okey. Kami di bahagian perubatan respiratory akan menilai pesakit untuk memakai ubat pencegah ataupun ubat pelega dengan mengajar teknik yang betul, cara memakai. Sekiranya pesakit tidak sesuai untuk memakai yang form macam ni, kami tukar macam mana ataupun yang ni. Apa agaknya yang selalu sering ditanyakan oleh mereka yang mempunyai penyakit asma ini? Kadang-kadang mereka tidak faham ataupun kadang-kadang selalu di-abuse ubat-ubat ini. Selalu disalahgunakan. Apa yang sering kali saja terjadi di kalangan pesakit asma di Brunei? Okey, soalan yang selalu ditanya oleh pesakit asma, mengapa saya sering mendapat serangan asma? Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan serangan-serangan asma kerap berlaku, seperti teknik menyedut inhaler yang salah. Ya. Okey. Tidak menggunakan ubat-ubatan dengan betul, dan pendedahan kepada pencetus dan jangkitan kuman. Baik. Itu antara soalan-soalan yang sering ditanya ni, Fakrul, dan memandang bagaimana? Okey. Asma setakat ini tidak dapat disembuhkan tapi dapat dikawal. Dengan memakai ubat-ubatan yang disyaratkan oleh pegawai perubatan. Ya. Jadi itulah ya, bagi abis kita yang mungkin didiagnos mendapat penyakit ni, penyakit asma merupakan sejenis penyakit kronik ya, dikatakan tadi, kerana ia berhubung kait dengan permasalahan pernafasan. Jadi yang penting mematuhi setiap arahan telah pun diberikan oleh pakar. Ubat jenis yang kita ni bersirop ni, kita panggil bersirop, jadi gunakan. Juga diberikan ubat-ubatan jenis dimakan ni macam mana? Kita lihat keadaan, kalau tidak mencukupi akan ditambah dengan ubat pil. Pil. 2 minit saja kita akan bersama ni, jadi mungkin saja dapat dikongsikanlah. Ada di kalangan masyarakat kita ni juga bertanya, maklumlah orang-orang kita ni kan ingin juga bertanya, ada perkara yang dapat dimakan ke? Makanan yang dapat dimakan kalau orang asma ni macam mana? Perlu dielakkan macam mana? Makanan yang it's depend lah. Pada sebabnya setiap pesakit asma ia depend pada certain allergicnya. So kadang-kadang jadi sebenarnya allergic sesuatu bukan yang dikawal. Allergic sesuatu. So kalau macam pesakit yang asma yang allergic makan udang contohnya. So ada yang setengah orang yang pesakit yang asma yang lain dengan penyakit asma ataupun amposan ni. Dan untuk pengetahuan bis kita juga, pada 5 hari bulan Mei ini juga merupakan sambutan Hari Asma Sedunia. Akan kita sambut pada 5 hari bulan Mei ini. Bagi mereka yang ingin mengetahui tentang penyakit asma dan sebagainya, dapat merujuklah di hospital-hospital kerajaan, bertanya sendiri bersama dengan nurse-nurse yang apabila kita panik pun datang secara tiba-tiba datang asma, walaupun kata orang ada penyakit asma kan. Baik. Apapun awak teruskan bersama kami di Rampai Pagi, siaran berita ke udara